Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. So kita masuk kepada syair nasihat penghujung tamarat. Al-Muhimmah. Okay, so ini sebenarnya dia nasihat lah tentang kehidupan. Alright, banyak ni kita nak kena tulis. So macam biasa kita akan tulis sama-sama. Ini akan ambil sedikit masa lah untuk menulis ya. Tambahlah kitab dikarang orang. Bukunya dah siap dah orang tulis. Okay, buku yang telah siap dikarang oleh orang yang kurang berilmu menyebabkan ayah dia berasa khawatir, takut kandungan buku itu menimbulkan kesan yang tidak baik. Saya akan bagi maksud dalam yang mudah saja. Okay, sebenarnya bapak dia risau kalau buku yang dia buat tu maksudnya tak sampai. Orang yang baca boleh jadi apa? Boleh jadi lebih keliru. Dia takutlah benda tu akan menyusahkan orang yang membaca, akan menyebabkan menyebabkan salah faham, and then akan menyebabkan masalah-masalah lain disebabkan oleh buku yang dikarang oleh orang yang kurang berilmu. Okey, so rangkap 2. Ni dia kata atas rasa tanggungjawab, bapak dia bagi nasihat kepada anak-anak dia iaitu kepada pembaca. Kepada pembaca supaya kita kena jaga tingkah laku. So dia akan menjadikan teladan kepada orang lain. Okey, dengarkan Tuan Ayanda berperi kepada Ananda Muda Bestari. Nasihat kebajikan Ayanda beri, amalkan jangan malas dan ngeri. So dia kata dia bertanggungjawab untuk memberikan panduan kepada anak-anaknya supaya kehidupan mereka lebih lancar, lebih baik, dan dia nak orang yang mendengar tu dengar nasihat dia. Patuhi apa nasihat dia. Pendek kata, jangan langgar pantang larang lah macam tu. Hati yang betul hendaklah disahaja serta rajin pada bekerja. Okey. Kalau kita menjadi pemerintah, bukan lagi jadi raja, kita perlu menjalankan tugas dengan betul dan rajin untuk menjalankan tugas kita tu. Kerja kebajikan janganlah malas, zahir dan batin janganlah culas. Jernihkan hati hendaklah ikhlas seperti air di dalam gelas. So, setiap kerja yang dilakukan, khususnya kerja kebajikan, perlu dilaksanakan dengan ikhlas. Menuntut ilmu janganlah segan, ilmu yang benar jangan yang bukan. Iaitu ilmu yang kebajikan di kitab ini sudah disebutkan. Sebab kalau ilmu tu bermanfaat, confirm lah dia akan apply untuk dia punya kerajaan, untuk dia punya pemerintahan, untuk dia punya jabatan. Okey, 7. Kita perlu mengutamakan urusan menuntut ilmu, namun jangan sesekali melanggar batasan agama untuk mengelakkan diri mendapat malu. Cuba nak garis ke bawah dulu. Segala perbuatan dengan berilmu, maka kebajikan boleh bertemu. Jika sebarang barang diramu, akhirnya ananda jatuh tersemu. So, kalau kita lakukan dengan ilmu, pasti mendapat hasil yang baik. Tapi, dia akan jadi sebaliknya kalau kita buat dengan tak berilmu, hasilnya tak baiklah. Kalau awak berilmu, dapatlah hasil yang baik. Kalau awak hentam kromo, tak ada ilmu, dapatlah hasil yang tidak memuaskan. Ilmu itu besar faedahnya membezakan hak dan batilnya, mengetahui rakyat benar salahnya supaya dihukum dengan adilnya. So, kalau ilmu tu dia sangat penting untuk membuatkan kita dapat membezakan betul dan benar ataupun buruk dan salah, dan bila kita bagi hukuman, kita lakukannya dengan adil. Jika ilmu tidak diendah, sebab ananda capak permudah. Rakyat datang membawa gundah, ananda tercengang, tertunduk, terengadah. Kalau awak pandang rendah kepada ilmu, orang yang awak pimpin datang untuk mengadukan sesuatu hal, awak tak boleh nak selesaikan, awak akan ditertawakan. Hendak menghukum tiada tahu, hendak diam hati tak mahu. Berpeluk tubuh tangan ke bahu, mengeluh mengucap, mengata Allahu. Tak boleh nak selesaikan masalah lah ni. Alright, apabila tak ada kepastian untuk menjaga untuk macam kita tak berani untuk nak bagi hukuman, so kita kena minta petunjuk daripada Tuhan supaya kita dapat menjalankan kita punya kerja tu dengan betul dan adil. Sebab tu dia kata,
mengeluh, mengucap, mengata Allahu ni macam Allah, hai, apa nak buat ni, macam tu lah, kena apa, berdialog lah, kita kena minta bantuan. Terkadang duduk mendiamkan diri, sepatah tidak mengeluarkan peri, penat duduk bangkit berdiri lalu masuk ke dalam puri. Ni orang yang takut ni tak boleh nak buat keputusan, dia jadi pengecut. Rasa resah untuk membuatkan suatu keputusan menyebabkan kita tak dapat duduk diam. Orang berdakwa duduk menanti serta dengan bersakit hati. Orang berdakwa ni orang yang akan menjalani hukuman. Hairan takjub tidak mengerti sebab bicaranya belum pasti. Okey. Orang yang bakal menerima hukuman ni dia rasa risau dan dia juga sakit hati sebab dia tak tahu lagi apa keputusan yang bakal diterima. So 14 kan. Ada kalanya hukuman tu dikenakan tanpa membuat penilaian yang betul. Sebab dia nak ambil jalan mudah, macam nak puaskan hati lah, macam tu. Jika demikian apa jadinya? Hukum tak betul dengan jalannya, di hadapan majlis diterimanya, di belakang kelak diumpatnya. So akan ada kes berbangkit lah katanya. Kalau hukuman dijatuhkan sewenang-wenangnya, rakyat pasti akan mengutuk. Walaupun tengok depan macam okey terima, tapi belakang cakap dia tak berpuas hati. Pendek kata macam buat salah tak buat salah lah. Okay, 16. Alright, so kalau hukuman tu benar, kita tak payah takut lah. Maksudnya awak dah buat benda betul dah. So bertawakal je lah. 17. Dah nak habis dah. So kalau kita jadi menteri, kita kena mendampingi orang yang berilmu supaya tindakan kita penuh dengan kesederhanaan, tak lebih tak kurang. Macam tu. Yeay, habis. Last kali. Jangan buat pekerjaan yang salah. Sebab takut nanti kita dah tak ada jati diri. Kita hendaklah sentiasa muhasabah diri dan menjauhkan perkara keji. Sembah dia sikit je nasihat dalam kehidupan. Itu je nasihat sebagai panduan dalam kehidupan. Sebab kita semua ialah golongan pemimpin. Besok-besok awak yang kena pimpin adik awak yang kena pimpin anak-anak awak kan. So kita kena adil, kena berilmu. Kalau kita dah buat yang terbaik, kita kena berserah. Macam itulah ini yang dicakapkan. Okay, so kita buat dia punya sambungan nota sikit Persoalan nilai pengajaran. Mari kita tengok. Menjaga tingkah laku, berakhlak mulia. Okay, berpesan menjaga tingkah laku, berakhlak mulia, bertanggungjawab, memberikan nasihat. Okay. Ikhlas, rajin, kepentingan ilmu, cintakan ilmu, adil, keadilan. Dah, tu je lah yang cikgu nampak. Yang cikgu nampak Nilainya, cikgu ambil nilai antara yang ada kat atas tadi, yang cikgu nampak ialah bertanggungjawab. Okay, persoalan tentang tanggungjawab terhadap amanah. Okay, lagi nilai yang ada ialah rajin menuntut ilmu kan. Kita kena berdamping dengan orang-orang yang ada ilmu lah, whatsoever macam tu. So kerajinan. Persoalan tentang kerajinan dalam menuntut ilmu. Persoalan tentang sikap rajin dalam mencari ilmu. Sebab tu dia suruh berdamping dengan orang-orang yang pandai lah apalah kan. Dia kata kat situ. Kita perlulah rajin mencari ilmu demi kepentingan pada masa hadapan ke whatsoever lah, ataupun supaya dapat meningkatkan kualiti diri and apa-apalah yang awak boleh nak cakap. Lagi yang kita ada keadilan boleh, keikhlasan pun boleh. Sebab dia kata kalau buat kerja-kerja sukarela kita kena ikhlas. So kalau dah habis kita pergi yang terakhir ialah gaya bahasa lah. Paling mudah sekali. Apa dia? Alahai, paling senang. Simili. Seperti air di dalam gelas. Betul. Thank you. Ada perkataan seperti S-I-M-I-L-E. Okay, simili. Lagi, yang senang juga, sinkop. Kat mana? Kalau nombor 10, tidak tu bukan sinkop lah. Tapi ada sinkop. Hendak diam hati tak mahu. Apa dia? Ya, betul. Hendak diam hati tak mahu. Sebab cikgu nampak dekat rangkap 15 tu pun ada juga. Okay, ni sinkop. Kata tak. Simpulan bahasa pun ada. Ada inversi, ada responsi. Cikgu, ada responsi. Responsi ada. Mana responsi? Kerja kebajikan janganlah malas, lahir dan batin janganlah culas. Kerja kebajikan, ya betul. Responsi. Janganlah ni. Bagus.
Repetisi pun ada. Dalam satu baris tu ada dua perkataan yang sama. Oh ni, peribahasa tak, rangkap 11, singkop tak, ya betul. Kata ganda sebarang-barang, ya betul. Ni cikgu nampak yang kat depan ni lah, anak-anakku ni. Ni kata ganda. Ni boleh juga jadi singkop. Inversi pun ada dekat sini lah. Nasihat kebajikan ayahanda beri. Ayahanda beri nasihat kebajikan. Sepatutnya macam tu. Inversi. Cikgu repetisi. Repetisi yang mana? Bukannya syarak, bukannya ada. 14. Okey. 14. Bagus. Okey, anafora pun ada. Ni di anafora. Dan lagi satu penggunaan bahasa Arab. Bahasa Arab ni wazir. Ada lagi satu simpulan bahasa tadi berpeluk tubuh. Okey, so untuk bentuk senang je. Bentuk yang pertama awak tengok ada berapa rangkap? Terdiri daripada 18 rangkap. Lepas tu tengok setiap rangkap tu ada berapa baris. Setiap rangkap mempunyai 4 baris. Dalam setiap rangkap tu berapa bilangan perkataan paling banyak and then paling sikit. And then awak tambah je lah dengan rima akhir tu. Macam tu. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe.